Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang dan salam sejahtera kepada Dr. Nurliana selaku pensyarah bagi subjek Assessment in Learning dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan sekalian. Okey, baik, dan pada hari ini kami grup yang keempat akan membentangkan berkenaan dengan prinsip-prinsip dan kaedah pembangunan ujian. Okey, untuk topik ini sebenarnya ada dua subtopik. Pertama, proses pembinaan ujian dan satu lagi adalah berkenaan dengan penulisan ujian. Jadi kami hanya mengambil topik berkenaan dengan proses pembinaan ujian dan satu lagi adalah kumpulan yang lain lah. Okey, baik. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Okey, next, Fina. Okey, pertama saya Siti Alia binti Muhammad dan yang kedua adalah Nadrah binti Lokman dan yang ketiga adalah Nur Syarafina dan yang keempat adalah Muhammad Firhani. Jadi nama-nama yang saya sertakan di sini adalah mengikut giliran pembentangan kami nantilah. Okey, baik, dan seterusnya. Okey, ini adalah isi kandungan dalam topik kami. Pertama, saya akan memperkenalkan berkenaan dengan pengenalan tajuk hari ini dan kemudian pembinaan jadual spesifikasi ujian dan yang ketiga jadual spesifikasi ujian dan yang keempat adalah ciri-ciri pentaksiran yang baik. Okey, dan seterusnya. Okey, pengenalan dan seterusnya. Okey, pertama, kita kena kenal dulu apa dia GSU ataupun jadual spesifikasi ujian. Okey, apa sebenarnya jadual spesifikasi ujian? Okey, jadual spesifikasi ujian ataupun GSU dikenali juga sebagai jadual penentu ujian iaitu JPU. Okay, ia adalah satu jadual yang mengandungi senarai topik-topik atau objektif-objektif pengajaran dalam bentuk aras kemahiran yang diuji. Dan ianya juga dikenali sebagai satu dokumen blueprint atau kerangka aktiviti pentaksiran. Okey, jadual spesifikasi ujian ini biasanya dibuat oleh pengkubal soalan ataupun guru mata pelajaran. Okey, dan pengkubalan itu perlulah dilakukan mengikut spesifikasi ujian yang telah ditetapkan dan ianya mewakili keseluruhan sukatan mata pelajaran yang merangkumi komponen pengetahuan dan kemahiran. Okey, dan jadual ini adalah untuk memastikan supaya para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan mengikut sukatan dan juga objektif pengajaran. Okey, dan secara ringkasnya lah, GSU ini adalah untuk membina soalan yang berkualiti untuk menilai pencapaian murid-murid. Itulah secara ringkas definisi GSU. Okey, dan seterusnya. Okey, kita tengok kepada bahagian tujuan. Yang maknanya kenapa tujuan GSU ini perlu ada? Kan? Okey, pertama, panduan dan penentu kepada penggubal soalan untuk menggubal secara terancang. Itu bermaksud soalan itu dia dah ada dah apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak. Bermaksud seorang guru itu dia tak adalah sesuka hati nak meletakkan soalan. Sebagai contoh, okey, saya suka tajuk ni lah, topik ni lah. Katakan satu soalan subjek tu hanya topik itu sahaja. Bukan, dia adalah panduan-panduan dia. Okey, dan yang kedua, untuk menentukan bidang atau topik-topik dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang diuji ni termasuklah dalam menentukan pemberatan ataupun peratusan yang akan diberikan dalam sesuatu ujian. Jadi tujuannya adalah untuk kita tentukan bidang-bidang dan topik-topik objektif pengajaran. Maknanya dekat situ kita akan letak berapa peratusan. Okey, dan yang ketiga adalah melalui GSU juga keselarasan aras kesukaran item dan bilangannya dapat diseragamkan dan sekaligus dapat menstabilkan taraf serta mutu ujian. Okey, jadi ini amat penting sebab bila menggunakan GSU inilah
penggubah soalan ataupun guru mata pelajaran tu dia dapat tengok aras kesukaran ke, aras kesederhanaan dan juga aras mudah untuk bahagian soalan. Maknanya untuk 3 tahap ni dia berapa perlu diletakkan jumlah soalan tu dalam ujian tu. Itu yang amat penting. Maknanya dia tidak adalah macam dia meletakkan sesuka hati yang seperti yang nak lah. Dia ada orang kata kesahan topik dia ataupun kesahan araf kesukaran tu. Okey, dan seterusnya, okey, kepentingan GSU. Jadi kenapa jadual spesifikasi ujian ni penting? Okey, pertama, dia ingin mengelakkan daripada membina ujian secara sebarangan. Seperti yang saya bagi tahu tadi, bukan hanya main letak ataupun letak sesuka hati ataupun soalan yang kita rasa ni okey, tu okey. Sebenarnya dia tak okey sebab kita kena ikut aras ataupun sukatan standard kokurikulum. Okey, dan yang kedua adalah memberi panduan untuk membina format ujian. Okey, maknanya format ujian tu sama ada dalam bentuk mungkin penulisan ke ataupun multiple choice ke dan sebagainya lah. Okey, dan yang ketiga menjamin tahap kesahan dan kebolehpercayaan kurikulum, iaitu curricular validity yang tinggi. Ini yang amat penting sekali. Kesahan ini dan kebolehpercayaan ini adalah bermaksud soalan itu adalah berdasarkan kepada standard kurikulum yang telah ditetapkan oleh kementerian. Maknanya soalan tu dia takkan lari daripada topik ataupun tajuk yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah lah. Itu yang amat penting sekali. Dan terakhir, menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Okey, sebagai contoh, kalau topik ini susah, jadi berapa yang perlu dia letakkan? Okey, kalau anda kata topik ini senang, okey, berapa pula yang harus dia letakkan? Jadi dia nak perseimbangan di antara kesusahan aras kesusahan soalan itu berapa, aras kesederhanaan pula berapa, aras yang soalan mudah pula berapa. Memang dia nak keseimbangan, bukan hanya soalan yang mudah sahaja ataupun soalan yang sederhana sahaja ataupun soalan yang susah. Tak, dia nak keseimbangan antara aras-aras lah. Okey. Dan seterusnya, okey, yang terakhir adalah ciri-ciri GSU. Okey, apa yang perlu ada dalam jadual spesifikasi ujian tu? Okey, pertama, kalau dalam jadual tu, itu jadual tu nanti akan dibentangkan oleh sahabat saya. Okey, saya cuma beritahu ciri-ciri yang ada dalam jadual tu. Okey, pertama, dia adalah merupakan metrik yang terdiri daripada 2 paksi, iaitu paksi melintang. Okey, dekat melintang tu kita akan letakkan aras kemahiran, dan untuk bahagian menegak pula kita akan letakkan kandungan yang kita nak masukkan lah. Okey, dan yang kedua adalah bentuk soalan. Okey, bentuk soalan ni sama ada bentuk objektif, subjektif, amali dan lain-lain lagi. Itu ciri-ciri GSU. Dan yang ketiga, kandungan aras kemahiran mengikut lama masa mengajar dan kepentingan kemahiran. Okey, kandungan aras ini, okey, sebagai contoh, kalau soalan yang mudah, jadi guru akan mengajar ataupun mengambil masa yang pendek untuk kita terangkan kepada pelajar. Tetapi kalau soalan yang susah, guru akan mengambil masa yang lebih untuk terangkan. Jadi kita dah tengok aras dia, aras kemahiran tu. Jadi guru boleh tetap tahu soalan tu berdasarkan topik-topik yang dia nak ajar. Okey, dan aras domain yang terlibat seperti yang saya beritahu tadi lah, iaitu susah, taraf pertengahan dan juga mudah. Kemudian yang keempat adalah mengambil kira masa yang diperuntukkan untuk sesuatu ujian itu dilaksanakan. Okey, ujian itu kita kena tahu, guru kena tahu berapa minit satu ujian tu, sama ada 1 jam ke, 1 jam 15 minit ke, ataupun 1 jam 45 minit ke, 2 jam ke. Jadi guru dah boleh ambil kira lah masa untuk peruntukan pelajar menjawab soalan tersebut. Okey, dan terakhir adalah kandungan ujian, iaitu topik-topik pelajaran. Jadi topik-topik pelajaran ni adalah dalam GSU tu topik apa yang ada mengikut daripada awal sampai ke akhir, dan apa topik yang kita nak letakkan yang harus diberi keutamaan lah. Sama ada topik tu penting ataupun tidak penting. Kalau topik penting, biasanya guru akan bagi penekanan. Kalau yang sederhana penting, mungkin guru akan kurang bagi penekanan. Itulah. Okey, dan seterusnya, okey, saya serahkan kepada sahabat saya yang kedua.
iaitu Teacher Nadra. Silakan Teacher Nadra. Okey, terima kasih Alia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, saya Nadra dan saya akan menerangkan pula secara ringkas berkenaan pembinaan jadual spesifikasi ujian. Okey, next. Alright. Sebelum kita nak membina JSU ni, okey, guru-guru mesti tahu gambaran keseluruhan bentuk ujian dengan mengetahui apakah jenis soalan, berapakah bilangan soalan, apakah tahap kesukaran ujian, bidang tu maksudnya bab ataupun topik yang kita ingin masukkan. Lepas tu kandungan tajuk dan yang terakhir kemahiran yang ingin diuji. Okay, next. Alright, kita tengok. Apakah langkah-langkah pembinaan JSU? Saya akan ceritakan secara ringkas sahaja sebabnya nanti rakan saya Fina akan explain lebih lah tentang pembinaan JSU ni. Okey, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mestilah kita kena kenal pasti konstruk. Okey, maksud konstruk tu adalah apa yang kita ingin taksir ataupun ukur. Alright, so kalau nak kenal pasti, mestilah berdasarkan matlamat dan juga objektif pembelajaran yang kita boleh rujuk dekat dalam sukatan pelajaran. Seterusnya, senaraikan tajuk. Lepas tu kita kena kaitkan tajuk dengan konstruk. Okey, dan lepas tu kita kena tentukan bilangan item bagi setiap konstruk. Maksud dia mestilah berdasarkan taksonomi Bloom. Dan langkah yang terakhir adalah dengan menentukan imbangan tahap kesukaran soalan dengan menyenaraikan aras kemahiran bentuk soalan dan juga catatan. Apa maksud imbangan ni? Okey, jom kita tengok. Alright. Okey, ni contohnya. Okey, ni contoh imbangan tadi. Maksudnya berapa peratusan ataupun nisbah aras yang digunakan. Contohnya kita nak guna 20% item aras rendah, 40% aras sederhana dan 40% aras tinggi. Nak guna nisbah pun boleh, ratio kan. Nak guna 3-5-2 boleh, 4-4-2, 5-3-2, suka hati. Okey, itu terpulang kepada guru-guru. Okey, macam ni contohnya 20% aras rendah, boleh je nak guna 40-40, 20 pun boleh, 40-30-30 pun boleh. Itu terpulang. Okey, seterusnya. Okey, dalam kita nak membina sistem penentuan aliran soalan ni, so pembina kenalah cipta soalan berdasarkan taksonomi Bloom. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, taksonomi Bloom ni dia diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Okey, so kebaikan dia, guru-guru dapatlah merancang ujian ni mengikut tahap yang diberikan. Okey, tahap taksonomi Bloom yang diberikan. Okey. Alright, contohnya kat sini macam biasalah, saya rasa semua familiar dah mengetahui, memahami, aplikasi, analisis, menilai dan mereka cipta. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey. Alright, yang pertama, mengetahui. Okey, kat sini dia memerlukan calon mengingat semula perkara yang telah dipelajari. So maknanya pelajar dia kena ingat dan dia kena dia kena kenal pasti maklumat yang dipelajari dan juga fakta-fakta spesifik. Okey, selalunya pengetahuan tentang fakta, definisi, urutan, kriteria, kaedah, teori, benda-benda tu semua. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia menggunakan perkataan labelkan, senaraikan, nyatakan, manakah, apakah, berikah. Itu semua dia kena ingat balik kalau dia jumpa kata kunci soalan ni. Okey, next. Kita tengok contoh soalan. Apakah maksud perkataan culas? So dia tahu. Dia kena tahu apa maksud culas tu dan baru dia boleh jawab soalan ni. Okey, next. Kita tengok pula yang kedua, memahami. Alright, kat sini memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau ilustrasi dalam bahasanya sendiri. So maknanya macam pelajar dia kena faham fakta, lepas tu dia boleh huraikan dengan bagi contoh ataupun ilustrasi tadi, guna bahasa dia sendirilah. So dia boleh terjemah satu bahan ataupun idea daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Okey, contohnya macam kalau siapa yang dah ambil MUET, IELTS, TOEFL ataupun kalau kat UIA ada EPT tu kan, kita kena interpret graf, carta, peta, jadual. Itu antara contoh lah, kena faham dulu graf tu, kena faham dulu gambar ke apa.
dan baru kita boleh buat analisis. Ibaratnya kalau cikgu ajar A, saya bukan setakat boleh cerita semula tapi boleh terangkan lagi tentang apa yang cikgu ajar tu, yang A tadi tu kan. Okey. Alright, kita tengok contoh soalan. Alright, okay. Ini adalah contoh soalannya. Pilih peribahasa yang paling sesuai bagi pernyataan di bawah. So dia kena faham dulu soalan tu dan baru dia boleh jawab soalan ni. Okay, bila dia dah faham apa maksud yang dia nak, barulah dia boleh jawab. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Ini tadi tu contoh soalan objektif. Ini soalan subjektif pula. Okey, huraikan kepentingan membaca dalam kalangan pelajar. So dia kena tahulah apa kepentingan membaca tu dalam kalangan pelajar, baru dia boleh tulis jawapan. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok mengaplikasi. Okey, kat sini memerlukan calon menyelesaikan masalah non-rutin atau masalah baru. Apa maksud non-rutin ni? Non-rutin ni maksudnya soalan yang aras tinggi. Okey, dia ada banyak cara kerja ataupun cara nak jawab. Nama lain dia macam problem solving lah ataupun penyelesaian masalah. Okey, kita tengok apa beza dia soalan rutin tadi. Kalau soalan rutin ni dia soalan yang direct. Okey, sebelum. Okey, soalan rutin ni dia soalan yang direct ataupun soalan biasa. Contoh dia, okey, saya bagi contoh. Contoh dia Maria. Okey, Maria beli sekotak susu harga RM2 dan sebungkus biskut dengan harga RM1. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria? Very straightforward kan kalau masalah rutin. Soalan biasa. Tapi kalau soalan non-rutin ni, bukan rutin, dia soalan aras tinggi kan, jadinya dia perlukan kemahiran berfikir secara kritikal. Okey, contoh soalan dia. Maria dia membeli sekotak susu harga RM2 dan sebungkus biskut harga RM1. Dan dia memberikan RM4 kepada jurujual. Berapakah bilangan shilling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual tu memberikannya beberapa shilling, 5 sen, 10 sen dan 20 sen. Lebih complicated kan rutin ni. Sebab itulah dia kena aplikasi. Okey, kalau kita tengok masalah ni, dia kena selesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan. Maknanya dia kena gunalah idea, strategi, konsep, teori, apa-apa yang dia dah belajar tu untuk menyelesaikan masalah tu dalam situasi yang baru. Ibaratnya cikgu ajar darab, so saya boleh cerita darab tu apa, boleh terangkan macam mana nak buat, siap tunjuk contoh macam mana nak buat ataupun nak aplikasikan darab tu. Okay. Alright, seterusnya kita tengok soalan dia. Contoh kan, in English, to congratulate. Okay, so dia kena faham lah apa maksud congratulate tu. Lepas tu dia gunakan konsep tu, idea tu, bahan ataupun soalan tu untuk menyelesaikan masalah tu dalam situasi yang baru. Nanti dia boleh lah to congratulate tu, dia tahu apa maksud dia. So dia boleh aplikasikan dekat dalam jawapan tu. Okay, next kita tengok pula soalan yang seterusnya. Contoh lain, ni bina ayat menggunakan simpulan bahasa khabar angin. Macam sama juga macam tadi, kena tahu apa maksud khabar angin, baru boleh bina ayat. Okay, kita tengok pula yang seterusnya. Menganalisis. Okay, menganalisis ni dia memerlukan calon menganalisis, memecah atau mencerakinkan fakta untuk mengkaji unsur-unsurnya secara mendalam, termasuk membanding, membeza, mengupas dan membukti. Maknanya pelajar kena buat analisis. Lepas tu dia kena asingkan maklumat, fakta yang dipaham tu. Lepas tu dia buat hubungan antara satu komponen ataupun fakta yang dia dah buat analisis tu. Ibaratnya saya boleh cerita, boleh terangkan, nak apply, bagi contoh, boleh bandingkan, boleh buat rumusan tentang apa yang saya belajar ataupun apa yang saya tahu. Contohnya kalau kita nak pelajar kenal pasti tujuan ke, ataupun beri pendapat, ataupun nak buat analisis sebab dan akibat ke. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Dia suruh baca sajak. Lepas tu dia bagi satu line tu kan. Dia suruh dia suruh cari apakah maksud line tu. Okey, kita tengok pula contoh soalan yang seterusnya. Ni satu lagi. Dia suruh bandingkan kelebihan tinggal di kampung dengan tinggal di bandar. So pelajar kena buat analisis lah. Macam mana dia nak membandingkan tu, kena buat analisis. Okey, yang seterusnya. Kita tengok pula menilai. Okey, menilai. So pelajar boleh, calon perlu menilai, buat pertimbangan, justifikasi untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu
bulan. Okay, so kat sini dia kena lihatlah fakta dari aspek contohlah pro and cons ke kalau dia nak buat penilaian kan. Selalunya inilah keyword-keyword dia, bincangkan, nilaikan, beri pendapat, justifikasi, pertimbangkan, tentukan. Itu contoh-contoh dia. Okey, kita tengok dia punya contoh soalan. Kaum wanita lebih baik bekerja daripada menjadi suri rumah tangga sepenuh masa. Bahaskan. Okey, kalau kita ada banyak masa kita bolehlah nak bahas kan. Tapi untuk sesi kali ni kita just tunjuk contoh sahaja. Okey, yang seterusnya. Mereka cipta. Ni yang terakhir lah. Okey, so pelajar ataupun calon ni dia kena merancang, mereka atau mencipta dan menghasilkan sesuatu, hasil yang kreatif, hasil dari penggabungan pelbagai unsur. Okey, so ni termasuklah menghasilkan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah, prosedur ataupun cadangan. Ni contoh dia macam kalau kita nak buat lab report kan, ataupun laporan sains. Waktu amali tu, dia kena fikir apa steps dia, apa langkah-langkah yang nak digunakan untuk kita buat eksperimen tu. Apa bahan-bahan, semua benda tu. Okey, ini antara contoh keyword dia lah. Rancangkan, rumuskan, sediakan dan yang seterusnya. Okey, kita tengok dia punya contoh soalan. Dia suruh kita lengkapkan pantun nasihat 4 kerat. Itu kita kena reka cipta sendirilah kan untuk kita selesaikan soalan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Fina. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Nadra. Okey. So tadi kita dah belajar, kita dah fahamkan apa itu teori ataupun konsep-konsep yang perlu ada sebelum kita buat jadual spesifikasi ujian. Jadi bahagian saya akan terangkan macam mana kita nak buat, nak bina jadual spesifikasi ujian secara praktikalnya lah. Okey. So yang pertama sekali kita kena masukkan maklumat-maklumat penting sebelum kita sediakan jadual kita. Maksudnya ini adalah maklumat-maklumat yang kita kena tahu apa yang kita nak daripada jadual spesifikasi ujian kita ataupun ciri-ciri benda penting lah. Okay. Contohnya pertama nama sekolah. Okay, nama sekolah kita apa. Kemudian mata pelajaran. Okay, subjek apa yang kita nak taksir ni. Okay, kertas apa. Macam tadi Saudari Alia dia kata nak buat taksiran objektif ke, subjektif ke, amali ke kan. So kalau contoh kertas satu, kertas objektif contohnya. Okay. Kemudian tempoh masa ujian apa? Okay. Ujian bulanan ke, periksaan pertengahan ke, periksaan akhir tahun ke. Okay. Kemudian tingkatan berapa, tarikh ujian, bila ujian itu akan diadakan dan minggu kuliah. Okay. Seterusnya, okay, ini saya bagi contoh lah. Okay, jadual spesifikasi ujian. So, kita ada maklumat-maklumat yang kita katakan tadi. Nama sekolah, okay, contoh sekolah menengah apa-apalah ikut sekolah menengah cikgu-cikgu. Okay, sekolah menengah kampung bahagia ataupun sekolah menengah taman apa, okay, ikutlah. Kemudian mata pelajaran, kalau contoh yang ni saya bagi bahasa Inggeris. Okay, kertas satu iaitu kertas objektif. Tempoh masa yang akan untuk ujian ni ialah 1 jam 30 minit. Kemudian ujian ni ialah peperiksaan pertengahan tahun untuk tingkatan 1. Okey, tarikh ujian 5 hari bulan 5 2021. Ini contoh lah. Okey, selalunya kan peperiksaan pertengahan kan bulan 5 kan. Okey, kemudian minggu kuliah 14 minggu. Okey, maksudnya minggu yang kita dah cover topik yang kita nak taksir tu. Okey. Seterusnya langkah kedua, membuat jadual dan senaraikan tajuk pada jadual. Okey, kita buat rangka lah. Rangka jadual kita tu. Okey, so ini contoh dia. Kita ada bilangan, tema, topik atau modul, minggu belajar, wajaran ataupun percentage, bilangan item, okey, bilangan soalan yang kita nak ni. Kita nak peruntukkan untuk setiap topik. Kemudian tadi macam Saudari Nadra terangkan, aras kesukaran. Kita ada rendah, sederhana, tinggi. Okey, dan ini ialah taksonomi Bloom. Okey, yang terbaru. Seterusnya, kita senaraikan topik dan minggu belajar berdasarkan silibus. Okey. So daripada kita punya jadual tadi, kita masukkanlah topik kita ataupun tema, subtopik ke kan. So kita kena tahulah sebagai guru, kita kena tahu apa yang kita nak taksir, apa yang kita nak test daripada
pelajar-pelajar kita. Okay, contohnya yang ni saya buat bahasa Inggeris tingkatan 1, saya letak tema. Okay, tema people and culture. Kemudian topik yang saya nak taksir ialah what do you like dengan fact or fiction. Untuk health environment, wild weather dengan life on earth. So minggu belajar contohnya untuk what do you like saya ajar selama 4 minggu untuk 1 bulan contohnya sebab saya nak cover ke 4 skill. Untuk fact or fiction 3 minggu. Ikutlah. Okay. Dia berbeza-beza mengikut subjek. Kalau contoh subjek sains dia ada banyak subtopik. Lain pula bentuk kita nak tulis dekat kita punya topik ni. Okay. Minggu belajar pun mungkin berbeza. Okay, kemudian langkah keempat, membuat pengiraan wajaran ataupun kita buat cara nak kira percentage dia. Okey, ini adalah formula wajaran. Minggu diperuntukkan untuk topik bahagi minggu kuliah kali 100% ataupun darab 100%. Okey, maksudnya contoh tadi, okey, 4 minggu akan bahagi dengan 14 minggu. Total minggu kuliah, jumlah minggu kuliah kita tadi 14 minggu kali darab dengan 100%. So yang ni saya akan tunjukkanlah cara saya buat jadual juga untuk tunjukkan pengiraan dia. Okey, contoh untuk topik 1 what do you like? 4 minggu bahagi 14 minggu darab 100% dapat 28.57. Okey, dia punya wajaran. Fact or fiction dapat 21.42. Okey, yang lain ni sama. Okey. Contohnya. Okey, kemudian bila kita dah dapat dah wajaran tadi, kita masukkanlah ke dalam kita punya jadual. Okey, masukkan ke dalam jadual kita yang ni. Okey, 28.57, 21.42. Yang ni pun 28.57, 21.42. Okey, seterusnya kita buat pengiraan item pula. Tadi kita dah kira wajaran, sekarang kita nak kira item. Okey, pengiraan item. Jumlah item ialah jumlah soalan. Tadi ingat balik kita punya contoh lah untuk soalan saya ni. Saya buat 40 soalan objektif. Okey, so jumlah item saya ialah 40. Okey, so formula wajaran, formula pengiraan item wajaran bahagi 100 kali jumlah item. So tadi berapa? 28.57 kan? Contohnya lah untuk topik 1 bahagi 100 kali 40. Macam tu. Okay, so yang ni adalah table. Saya buat pengiraan. Okay, boleh je kalau tak mau buat table pun tak apa. Ini untuk saya nak tunjuk lah. Okay, contohnya jumlah item 40. Pengiraan bilangan item topik 1 tadi 28.57 bahagi 100 kali 40 dapat 11.428. Okay, kita bundarkan dapat 11. Topik 2 21.42 bahagi 100 kali 40 dapat 8.568. Okay, kita bundarkan dapat 9. Sama, topik 3 sama dengan topik 1 kan. Topik 4 sama dengan topik 2. Okey. So pengiraan bilangan item. Maksudnya untuk topik 1 ada 11 soalan. Untuk topik 2 kita peruntukkan 9 soalan. Topik 3 kita peruntukkan 11 soalan. Topik 4 kita peruntukkan 9 soalan. So total ni adalah 40. Okey. Kemudian kita masukkanlah dalam kita punya jadual tadi. Bilangan item. Okey, 11, 9, 11, 9. Okey, bila kita dah buat dah bilangan item, kita dah tahu dah untuk setiap topik ada berapa soalan kita nak letak. Sekarang ni kita nak buat pengiraan asas kesukaran. So kita nak tahu pula daripada 11 soalan tadi, berapa soalan aras rendah, berapa soalan aras sederhana, berapa soalan aras tinggi. Okey. So pengiraan asas kesukaran, aras kesukaran, sorry ni ada typo sikit. Okey. Aras kesukaran, okey, dia ada dua. Kertas kita selalunya kita buat standard kertas ialah 532 nisbahnya ataupun kita panggil kertas normal lah. Okey, kalau kebat 235 maksudnya dia banyak soalan dekat aras tinggi. Kalau yang soalan standard ataupun yang biasa kita buat banyak soalan, 5 soalan dekat aras rendah. Okey. Macam saudara Nadah kata tadi lah, ikutlah kita punya nak bahagikan banyak mana keseimbangan tu. Nak buat ikut percentage boleh, nak buat ikut nisbah boleh. Okey, yang ni ikut nisbah lah. Okey, formula dia aras kesukaran bahagi 10 kali ataupun darab bilangan item. Okey, contohnya kalau aras rendah 5 bahagi 10 lah. Okey. So contohnya daripada saya buat table juga untuk bagi nampak sikit senang. Okey, untuk soalan rendah. Okey, aras rendah. Topik 1 5 bahagi 10 kali 11. Kenapa 11? Sebab bilangan item untuk topik 1 11. So kita dapat 6 soalan aras rendah untuk topik 1.
Okey. Kalau topik 2, kita buat pengiraan yang sama. Okey, dapat 5 soalan aras rendah untuk topik 2. Okey, kalau untuk topik untuk aras sederhana pula, kita tukarlah ambil nisbah 3/10. Okey, 3/10 kali 11. Okey, dapat 3. Okey, 3 soalan aras sederhana untuk topik 1. Okey. Yang aras tinggi pula, kita dapat 2 soalan aras tinggi untuk topik 1. Okey, jadi total dia kita pastikan kat bawah ni saya akan buat total untuk saya tengok. Total dia saya dapat dah 40. Kalau tak dapat tu maksudnya ada pengiraan yang salah lah. Okey, so 22 campur 10 campur 8 mesti dapat 40 lah. Okey, so total item yang kita nak buat. Okey. Kemudian kita masukkanlah jumlah aras kesukaran ke dalam jadual. So macam tadi, kita tengok balik. Aras rendah topik 1, 6. Okey. Dekat bahagian aras rendah, dia ada 2 taksonomi kan, mengingat dan memahami. So ikutlah kepada guru-guru nak letak 4-2 ke, nak letak 3-3 ke, nak letak 2-4 ke kan. Guru-guru lebih tahulah soalan macam contoh what do you like ni lebih sesuai buat banyak soalan mengingat ke soalan memahami. Ikutlah. Bergantung kepada subjek juga. Okey. Kemudian yang lain ni macam ni sederhana, kita letaklah 1-2 ke, nak letak 2-1 ke kan. Okey. Contohnya. Kat bawah kita akan buat jumlah. Jumlah ni untuk kita tengoklah. Tally tak? Betul tak jumlah ni akan jadi 40. Okey. Kesimpulan daripada kita punya pengiraan ataupun pembinaan jadual tadi, saya buat macam ni supaya kita nampak betul tak apa yang kita buat tadi. Okey, jumlah soalan ialah 40 soalan. Kita ada aras kesukaran 3, rendah, sederhana dan tinggi. Okey, bilangan soalan untuk soalan rendah ialah 22 soalan. Okey, soalan sederhana 10 soalan. Soalan tinggi 8 soalan. Okey, nisbah aras kesukaran kita pakai 5-3-2. Kemudian dia punya taksonomi Bloom dan wajaran ataupun soalan lah sebenarnya ni. Jumlah wajaran ni soalan mengikut apa nama tadi, Bloom tadi. Okey, taksonomi tu. Okey, dan kat bawah ni mestilah 100% lah. Yang ni 100%, yang ni 100%, yang ni 100%. Okey, kalau macam ni maksudnya dah betul lah kita punya jadual tu, seimbang. Okey. Alright, so saya rasa kalau contohlah ada daripada guru-guru yang kata kenapa kami pernah buat JSU sebelum ni tapi bentuknya tak macam ni. Bentuknya lebih spesifik ataupun lebih general ke kan. Sebenarnya jadual spesifikasi ujian ni dia sangatlah fleksibel. Dia bergantung kepada sekolah, bergantung kepada guru, bergantung juga kepada subjek tu. Sebab guru-guru lebih tahu apa yang dia nak taksir daripada pelajar-pelajar dia. Okay. So itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Indra untuk terangkan ciri-ciri pentaksiran yang bagus. Terima kasih. Okay. Terima kasih Teacher Fina atas penerangan yang memang agak ekstensif untuk jadual spesifikasi ujian. Okay, sekarang saya akan teruskan untuk ciri-ciri pentaksiran yang baik ataupun bagus. Okay, saya akan cuba simpulkan topik ini dalam cara yang agak ringkas dan mudah untuk difahami. Topik ini sebenarnya memang agak luas. Dia mengambil kira banyak faktor. Tapi dalam penciptaan dan pembinaan pentaksiran, kita tahu bahawa dia adalah bersifat kuantitatif. Dan bila kita bercakap mengenai sifat kuantitatif, dia mengambil kira banyak faktor untuk memastikan bahawa ujian dan pentaksiran itu berada dalam keadaan yang sempurna untuk diberikan kepada mereka yang mengambil ujian. Okey, seterusnya, terima kasih. Ini adalah hasil perbincangan kumpulan kami bersetuju bahawa 3 aspek yang perlu dititik beratkan oleh seseorang pentaksir dalam membina sesebuah ujian adalah yang pertama kandungan ujian iaitu JSU, yang kedua adalah analisis item dan yang ketiga adalah keadilan dalam pentaksiran. Kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama adalah kandungan ujian. Di dalam kandungan ujian, apa yang dimaksudkan sebagai kandungan ujian? Kandungan ujian adalah satu aspek yang
perlu ada di dalam sesebuah pentaksiran. Maksudnya pengembangan pentaksiran yang efektif dan baik perlu ada pendekatan yang sistematik dan harus menggunakan prinsip pengukuran yang baik juga. Semua ini perlu dipastikan dalam kandungan ujian. Ada 3 elemen yang kami sebagai kumpulan merasakan sangat penting. Yang pertama sekali adalah kesahan, yang kedua adalah spesifikasi kandungan, dan yang ketiga adalah penetapan standard prestasi. Seterusnya kita masuk kepada kesahan. Okey. Dalam bahasa Inggeris, kesahan ini dipanggil sebagai validity. Maksudnya adakah soalan pentaksiran mengukur apa yang perlu diukur? Okey. So proses kesahan ini perlu dilakukan secara berperingkat. Yang pertama sekali di dalam peringkat perkembangan, dan yang seterusnya adalah semasa peringkat penilaian. Contohnya dalam ujian matematik, adakah soalan ujian akan cover kandungan dan konsep-konsep dia? Adakah soalan-soalan dipengaruhi oleh tahap pembacaan dan juga background knowledge seseorang pelajar itu? Kita tidak mahu ada nilai kesahan yang tinggi. Apa yang kita mahu adalah adakah soalan-soalan ini menguji pengetahuan seseorang pelajar itu? Okay? Itu sebenarnya dia punya matlamat sebenar dalam validity ataupun kesahan. Seterusnya adalah spesifikasi kandungan. Spesifikasi kandungan ini merupakan kriteria yang membantu mereka kandungan untuk ujian. Ada 3 hal yang perlu kita ambil kira. Yang pertama sekali adalah kerumitan item ujian, yang kedua adalah isi kandungan yang diliputi, dan yang ketiga tahap penekanan yang perlu diberikan kepada jangkaan kandungan tertentu. Okey. Kalau kita tengok yang pertama sekali, kerumitan item ujian, saya akan bincangkan mengenai ini melalui perspektif analisis item sebentar lagi ya. Okey, kemudian kita akan tengok isi kandungan yang diliputi. Isi kandungan perlu ada untuk memastikan tiada elemen dalam silibus tertinggal di dalam sesebuah pentaksiran. Dan yang terakhir, tahap penekanan yang perlu diberikan kepada jangkaan kandungan tertentu. Contohnya, kalau di dalam sesebuah silibus itu kita mahu pelajar itu memahami sesebuah terma ataupun perkataan yang memang jarang didengari, kita mahu uji benda itu. Jadi penekanan perlu diletakkan ke atas benda tersebut. Okey. Seterusnya, penetapan standard prestasi. Proses penetapan standard prestasi merupakan sebuah proses untuk menentukan tahap prestasi dalam kemahiran ataupun bidang pengetahuan yang boleh diterima. Maksudnya, proses piawaian markah pentaksiran, kita set markah lulus dan gagal untuk ujian tersebut. Kita tengok bahawa okey, kalau seseorang pelajar itu mampu untuk menjawab sepanjang ini, dia punya length ataupun dia punya kepanjangan sesebuah esei itu 2000 patah perkataan contohnya. Di situ kita sudah set dia punya markah lulus dan gagal. Itu yang dimaksudkan sebagai proses piawaian markah pentaksiran. Dan hal ini perlu dikenal pasti pada peringkat awal, kerana kalau kita tidak mampu untuk mengenal pasti hal ini pada peringkat awal, kita tidak mampu untuk memberikan pentaksiran yang sempurna kepada mereka. Kemudian kita tidak tahu bagaimana untuk mentaksir para pelajar ini. Okey, seterusnya adalah analisis item. Okey. Analisis item merupakan sebuah proses mengkaji tindak balas pelajar terhadap item ujian individu. Ini untuk menilai kualiti item tersebut. So, untuk melihat analisis item ini kita perlu mengambil kira tiga hal yang paling penting. Yang pertama sekali adalah tahap kesusahan, yang kedua adalah diskriminasi, dan yang ketiga adalah differential item functioning, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai item berbeza fungsi. Jom kita lihat yang pertama sekali.
Yang pertama sekali adalah tahap kesusahan. Kalau kita lihat tahap kesusahan, saya rasa ini adalah self-explanatory. Kita lihat berapa susahnya sesuatu item pentaksiran itu. Pentaksir sebenarnya mereka perlu tahu item mana yang susah dan item mana yang mudah. Okay? Dan yang ketiga, ini mengetahui tahap kesusahan sesebuah pentaksiran. Ini akan memudahkan pentaksir mengetahui prestasi pelajar. Walau bagaimanapun, kita perlu pastikan bahawa item yang susah itu tidak terlalu susah untuk seseorang pelajar dan item yang mudah itu pun tidak terlalu mudah untuk semua pelajar. Ini kerana apabila item itu terlalu susah, kita tidak dapat keputusan yang kita inginkan daripada seseorang pelajar. Dan apabila item itu mudah, terlalu mudah, informasi ataupun maklumat seseorang pelajar punya prestasi seorang pelajar tidak jelas. Kita tidak tahu di tahap mana dia di mana kedudukan pelajar tersebut dalam prestasinya. Okay. Yang seterusnya adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah apabila seseorang pelajar yang pakar dalam sebuah topik itu mereka mampu untuk menjawab soalan, tetapi pelajar-pelajar yang tidak mampu dan tidak tahu dan tidak pakar mengenai sesebuah hal, mereka tidak dapat menjawab soalan tersebut. Kita bagi contoh. Kita dalam aliran kita bandingkan aliran sains dengan aliran bukan sains di sekolah menengah. Para pelajar yang mengambil aliran sains semestinya mereka mengambil spesifikasi tiga denominasi sains, iaitu biologi, fizik dan juga kimia. Tetapi mereka yang bukan aliran sains, mereka cuma mengambil sains saja. Apabila pelajar sains dimasukkan ke dalam aliran sains, di situ diskriminasi akan berlaku. Mereka tidak mampu untuk menjawab menjawab soalan-soalan yang dicipta untuk aliran sains. Harap itu boleh difahamilah. Kalau tidak boleh menjawab, boleh tanya soalan nanti. Jadi apa yang perlu dilakukan, pentaksir perlu mengukur kebolehan pelajar terlebih dahulu. Itulah sebabnya kebanyakan sekolah pada generasi yang dahulu mereka melihat PT3 ataupun PMR itu sebagai penanda aras untuk para pelajar memasuki aliran sains ataupun bukan sains. Dan item yang tidak menguji kebolehan dan kelemahan adalah item yang tidak bagus, dan full test dengan portion test. Ini contoh yang saya berikan tadi. Kalau dalam aliran sains, kita diberikan tiga denominasi subjek yang berbeza, iaitu biologi, kimia dan fizik. Tetapi dalam aliran bukan sains pula kita diberikan satu topik yang umum, iaitu mata pelajaran sains sahaja. Ini adalah full test dengan portion test. Full test dalam aliran sains, biologi, kimia dengan fizik, tetapi portion test pula adalah dalam bidang aliran bukan sains. Okay. Seterusnya adalah item berbeza fungsi ataupun differential item functioning ataupun DIF. Item berbeza fungsi ini adalah kecenderungan sesuatu item untuk berfungsi secara berbeza dalam demografi yang berbeza. Cuba kita bayangkan apabila seorang pelajar yang datang daripada United States of America, daripada Amerika datang ke Malaysia dan mengambil peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Di situ kita boleh lihat, demografi mereka berbeza. Jadi, maklumat, informasi dan pendidikan yang diterima oleh mereka amat berbeza dengan apa yang kita ada di Malaysia. Jadi di situ kita dapat lihat differential item functioning. So apa yang perlu kita lakukan adalah untuk mengenal pasti dan mengeluarkan item yang susah difahami. Kemudian
dalam masa yang sama kita boleh gunakan DIF ini, item berbeza fungsi, untuk mengeluarkan item yang terlalu susah. Proses penilaian untuk item berbeza fungsi ini boleh dilakukan sebelum ujian, selepas ujian, dan selepas skor dilaporkan. Dia tergantung kepada jenis-jenis pentaksiran yang diberikan kepada pelajar. Dan yang terakhir adalah keadilan dalam pentaksiran. Yang ini agaknya memang agak self-explanatory juga. Kita perlu ada elemen-elemen ini di dalam sebuah pentaksiran. Yang pertama sekali, kita perlu pastikan bahawa pentaksiran itu menghormati hak-hak seseorang individu. Okay. Yang seterusnya, mengurangkan pengetahuan atau kemahiran yang tidak berkaitan dengan konstruk. Kita tidak mahu informasi-informasi ataupun maklumat-maklumat yang tidak diperlukan dimasukkan ke dalam sebuah pentaksiran. Dan yang ketiga, pornografi. Dan yang keempat, penggunaan istilah yang sesuai. Kita tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa pasar dan bahasa-bahasa kasar yang sering kita gunakan di sosial media ke dalam pentaksiran formal seperti sijil pelajar Malaysia, sijil tinggi pelajar Malaysia, dan lain-lain. Dan kemudian kita juga ingin mengelakkan stereotip terhadap sesuatu komuniti, dan yang terakhir adalah mewujudkan kepelbagaian. Semua ini perlu ada di dalam sebuah pentaksiran untuk ciri yang bagus untuk menaksir pelajar. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Dan kemudian ini adalah sumber-sumber seterusnya. Ini adalah sumber-sumber maklumat yang maklumat kami lah. Okay. Terima kasih.